نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تبارك وسلم تسليما kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan bagi mereka yang beriman dan beramal saleh akan beroleh kejayaan, iaitu masuk surga, selamat dari neraka. Selain daripada mereka yang menjadi, selain daripada mereka yang tak menjadi orang beriman beramal saleh, mereka akan masuk neraka. Kalau dia orang yang ada iman juga, dia akan masuk neraka, dan setelah diazab atas dosa-dosa yang dia telah buat, maka baru dia boleh masuk syurga. Kecuali dia masuk syurga tu tak mengikut ketentuan masa yang menghapuskan dosa-dosa dia. Apabila dia boleh mendapat syafaat, dan tak ada siapa yang boleh memberi syafaat yang diizin oleh Allah kecuali mereka yang dikatakan oleh Allah percaya dia orang yang benar, iaitu kekasih dia. Orang yang benar ni, dia lover of Allah, kekasih Allah. Jadi selain itu, yang tak mengucap, yang kalimah dia mengucap tapi kalimah yang diucapkannya itu tak diterima, mereka akan kekal. Dikatakan mereka kekal dalam neraka. Apa maksud kekal dalam neraka? Mereka tak boleh dapat syafaat dari mana siapa pun, walau dari orang yang Allah beri kuasa syafaat, iaitu kekasih-kekasih Allah. Jadi mereka akan diam dalam neraka selamanya sehinggalah mereka mendapat syafaat dari Allah Taala. Kalau Allah mau bagi, satu yang boleh selamatkan dia, Allah, lain tak ada. Jadi itu dikatakan orang yang berada dalam neraka selama-lamanya. Itu yang dikatakan mereka berada di neraka selama-lamanya. Maksudnya sampai Allah SWT beri syafaat mereka. Dan Allah Maha Adil. Mereka akan, semua orang-orang kafir ni akan diam dalam neraka mengikut ketentuan masa yang Allah tentukan untuk setiap orang, dan itu bergantung dengan kejahatan yang dia lakukan. Kemungkaran tak pula sama semua sekali. Jadi tak pernah ada orang cakap macam ni. Tak ada siapa yang mentafsir begini, sebab tak ada siapa yang tahu. Mereka yang tak setuju dengan saya, dia ni kekal selama-lamanya, tak boleh keluar langsung. Kenapa mereka berfikir demikian? Sedangkan Allah tu boleh, Allah tak berkuasa mengeluarkan dia. Tentu salah bercakap bahawa Allah tak boleh. Satu orang masuk dalam neraka tu takkan boleh keluar walaupun Allah nak keluarkan dia. So Allah saja yang boleh. Mana kepada orang kafir ni yang tak mengucap kalimah atau ucapan kalimah yang Allah tak terima, dia tak ada siapa boleh keluarkan dia. Itu maksudnya. Dan itulah yang benar, tepat, melainkan
Allah mau keluarkan. Jadi Allah mau keluarkan dia bila Allah mau bagi syafaat kat dia lah. Tak pernah ada orang faham. Mereka ambil literal saja perkataan Quran tu. Mereka berada dalam neraka selama-lamanya. Mana tak boleh keluar lagi lah. Itu tafsiran mereka. Perasaan itu salah. Jadi bila mereka keluar dari neraka, mereka tu dah jadi macam arang. Arang terus. Kau arang. Kau tengok arang ada bawang. Lupa bawang. Maka dia dimandikan di sungai. Dinamakan di sungai kehidupan. Yang mandi di sungai tu depan syurga tu, yang dikembalikan rupa manusia, melainkan ditulis di dahi mereka bekas ahli neraka. Ada yang pun kata, ya Allah, kami malu lah. Kerana Allah pun hilangkan tanda tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan Maha Adil dan bijaksana. Dia tak ada orang tak beriman kepada Allah 70 tahun, 200 tahun. Kan? Selama-lama pula dalam neraka. Jadi tentulah orang yang duduk, yang engkar Allah 700 tahun, 500 tahun. Macam kaum Nabi Lut, tentu lama lagi dari kaum Nabi Muhammad yang hidup 60, 70, 80 tahun. Atau yang kurang lagi, umur 20 tahun dah mati. Mungkin tak sama. Allah Maha Adil. Kalau kita kata satu orang tak beriman, dia terus selama tak boleh keluar, Allah tidak adil. Dan itu bercanggah dengan kepercayaan Allah Maha Adil. Jadi tafsiran dia selama-lama tak akan keluar itu adalah tafsiran salah. Saya nak bagi tahu. Jadi seorang menulis kat saya sangat gembira dia dengan tafsiran dia. Dia lama tanya, baru saya dapat jawapan dia. See? Pernah kamu tahu? Kamu pun tak tahu juga. Macam mana bisa tahu? Allah lah bagi tahu. Jadi, namun demikian kita tak maulah masuk neraka terus. Sebenarnya tak ada siapa sepatutnya nak masuk neraka, walaupun sesaat. Sebab azab neraka tu cukup pedih, sakit. Jadi orang yang berjaya, orang beriman, beramal soleh, orang yang mengucap kalimah pun tapi iman tak ada atau iman ada sikit, masuk neraka ya. Melainkan orang yang beriman, beramal soleh. Allah beritahu, aku bersumpah dengan masa semua manusia masuk neraka, melainkan orang beriman, beramal soleh. Ini ayat tak pernah ditafsir dan dicakap. Baca Qul Huwallah semua. Mereka semua lepas majlis Qul Huwallah baca. Bukan Qul Huwallah, wal asri. Sahabat-sahabat tu sering baca surah ni. Antara mereka baca, lepas tu mereka buat halqah muzakarah tentang maksud kalimah. Tujuan mereka muzakarah tu nak mengingatkan mereka tentang asas agama ni. Supaya sering kali cakap, dengar, berulang kali percakapan kalimah ni, dan dengan berkorban harta diri untuk maksud kerja ni, mengembangkan kalimah ni, Allah masukkan kalimah dalam hati. Jadi amalan ni dah tak ada dah. Umat Islam dah tak bercakap satu sama lain, mengingatkan satu sama lain tentang kalimah. Wa tawasau bil haq maksudnya berpesan, mengingat, mengajak kepada kalimah yang benar, iaitu kalimah la ilaha illallah. Amalan ni mati terus.
Tak ada satu orang dia duduk berdua, 3 orang. Mari kita baca surah Wal Asri. Wal Asri innal. Lepas tu mari kita lepas baca tu amalkan surah ni. Berpesan. Tak ada. Lepas berpesan tentang maksud kalimah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada berkuasa. Baru kita ceritalah apa yang kita nak cerita. Ini sepatutnya cara. Baru kita bercerita jadi betul. Dan kita mengamalkan surah Wal Asri. Setelah kita baca, kita muzakarah dulu maksud kalimah. Seorang-seorang cakap. Sama ada dalam ahli keluarga, kawan-kawan. Ni amalan tak hidup. Dari zaman Nabi tak hidup. Ada hidup, tak dapat kekal. Manusia tak suka cakap yang benar. Kalau borak-borak cerita dunia, Rashidi tengok. Berjam-jam dia boleh duduk. Tengok Facebook tu. Semua benda yang bukan kalimah. Rashidi cakap apa? Berjam-jam dia tengok. Manusia. Tapi kalau kalimah, tak nak buat. Kan? Rashidi. Yazid, kalimah tak mau cakap. Dengar, tak mau. Sebab tak sedap. Sebab tak sedap. Ni. Cakap dunia banyak. Cakap tapi cakap kalimah tak suka. Cakap dunia suka. Cakap duit suka. Boleh tak kamu amalkan lepas saya cakap ni? Dah lama saya cakap ni. Nah. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita sering berpesan tentang kalimah ni. Daripada bercakap benda lain. Allah suruh kita berpesan ni dulu, baru cakap benda lain. Sebab inilah perkara besar yang kita kena cakap dulu. Selain kita diperintah untuk mengajak manusia pada mengucap kalimah ni dan mengingatkan manusia dengan kalimah ni, ajak dia buat kerja dakwah atau kerja ta'murun bil ma'ruf wa nahy. Itu pun kita kena buat juga. Halqa tu pun kita kena buat juga. Bukan halqa buat kita tak payah gas. Bukan macam tu. Kita juga kena keluar jalan Allah. Tapi perbualan kita tu satu hari tu dipenuhi dengan kalimah. Bagus tak? Kalau itu jadi gaya hidupnya, siapa nak tunjukkan kepada dunia ni ini amalan? Kalau bukan kamu. Kalau kamu pun tak suka nak buat, boleh tak orang lain buat? Tak boleh lah. Bila orang yang ikut Dr. Nasar pun tak buat, orang lain boleh buat? Boleh buat? Tak boleh. Orang lain boleh buat kalau kita tak buat. Kita kena buat dulu. Surah ni, Wal Asri ni, banyak orang baca. Tak ada orang amal. So macam mana nak jadi orang beriman beramal soleh? Jadi itu kita kena buat. Gas kita kena buat. Gas tempatan kita mau buat, jauhlah. Keluar kita kena buat. Mengingatkan. Bukan orang di tempatan kita saja. Bukan ahli keluarga kita saja. Mengingatkan semua manusia di bandar kita, di negeri kita, di negara kita, di seluruh dunia. Dengan harta dan diri kita korban. Bukan dengan duit orang atau duit kerajaan atau duit sesiapa pun. Dengan duit kita dan masa kita. Sedia. Seluruh hidup itu kerja kita. Supaya kita dapat mencapai maksud. Apa maksud hidup pun tak tahu. Apa maksud hidup Samad? Menjadi kekasih Allah.
pun lupa. Dah lupa dah. Jadi Adam AS, Allah beritahu kami telah, aku kata Allah buat covenant, makna buat satu perjanjian dengan Adam, supaya bila dia datang ke dunia ni, dia jangan lupa buat kerja, mengajak manusia kepada Allah dan menyediakan manusia lain yang ikut dia untuk membuat kerja mengajak manusia kepada Allah. Itu anak-anak dia kan. Allah bagi tahu dia, kau berjanji akan buat ni. Tapi kata Allah, Adam lupa dengan janji ni, yang dia akan buat kerja mengajak manusia kepada Allah, dan dia akan sediakan anak-anak dia buat kerja ni. Dia lupa. Dia buat kerja, dia lupa nak sediakan anak-anak dia buat kerja. Jadi kerana anak-anak dia tak buat kerja, jadi Adam ni dia buat kerja, tapi kerja tu tak betul. Dia buat kerja je. Jadi dia punya iman tak berapa kuat. Hanya cukup nak jadi beriman beramal saleh. Jadi kekasih Allah tak apa. Kenapa? Dia lupa. Yang satu bahagian lagi, bukan saja dia kena buat kerja, dia kena sediakan anak-anak dia lah untuk buat kerja. Dia lupa tu. Kenapa dia lupa? Adam ni kata Allah, kami dapati dia orang yang tidak begitu kuat, tidak begitu firm, tidak begitu kuat untuk menjadi kekasih Allah. Purpose. Maka dia lupa maksud hidup dia untuk jadi kekasih Allah. Jadi dia jadi orang beriman bermasalah, iman yang tak berapa kuat lah. Macam kamu semua sekarang. Itu je jadi. Sebab tak kerja kuat untuk sediakan anak-anak dia. Jadi kerana itu keturunan manusia pertama saja, the first keturunan, anak-anak dia lah first keturunan manusia. Adam dengan Hawa bapa dia. Semua ada yang tak, yang iman lemah. Dan kita dapati satu orang anak Adam tu nak bunuh abang dia pun, kerana dia nak kahwin dengan perempuan yang ditentukan untuk abang dia tu, dia nak kahwin. Kerana dia nak kahwin dengan perempuan yang ditentukan untuk isteri abang dia, dia bunuh abang dia. Asyik. Orang kuat iman ke orang lemah iman? Anak Adam lemah iman. Anak Adam, anak Nabi pun tak buat kerja mengajak manusia kepada Allah sebab tak disediakan. Anak dia yang nak dibunuh tu, dia iman kuat dia. Kata dia, kamu nak bunuh aku, tapi aku takkan bunuh kamu. Dia cakap, aku tak ada niat nak bunuh kamu. Kamu bunuhlah aku, tapi aku takkan niat nak bunuh kamu. Kalau dia ada niat nak bunuh adik dia juga, dia dua masuk neraka. Dua orang bergaduh nak bunuh satu sama lain, bukan yang mati itu masuk neraka, tak. Dua-dua masuk neraka. Yang mati niat nak bunuh orang tu dengan yang dapat membunuh tu, dua-dua masuk neraka. Kecuali orang nak bunuh kita saya tak mau bunuh awak. Sebab saya bunuh awak, saya langgar perintah Allah. Awak bunuhlah saya. Jadi anak Adam yang satu lagi tu beriman, beramal soleh. Tapi anak dia ramai kan. Kenapa Adam AS lupa? Dia tak teguh dalam mencapai maksud hidup dia, jadi kasih Allah. Sebab dia cinta bini dan cinta anak-anak. Walaupun cinta bini dan anak-anak tu kurang daripada cinta Allah dia, Adam cinta Allah lebih daripada ni, tapi tak cukup kuat. Iman dia tu tak cukup kuat untuk dia dapat ingat tentang maksud hidup dia. Jadi dia lupa kata Allah. Tak berapa kuat.
Ini cerita dalam Quran. Bukan dia cerita macam ni. Allah beritahu Adam lupa je. Tafsir dia tu. Kerana cinta dunia dan anak-anak. Seperti kamu sekarang beriman beramal saleh. Tapi cinta bini anak tu masih lebih lagi. Macam kuat lagi. Walaupun kurang daripada Allah. Macam 51 Allah, 49 bini anak. Jadi bila kita ada cinta bini anak banyak, walaupun kita beriman beramal saleh, kita lupa maksud hidup kita. Kita lupa kerja kita. Jadi Adam AS buat kerja dakwah, tapi dia tak sungguh dalam menyediakan anak-anak dia, isteri dia, untuk buat kerja mengajak manusia berkebaikan, mencegah kemungkaran dan mencapai maksud menjadi kekasih Allah. Dengan izin Allah, macam mana saya buat sekarang. Tak ada orang buat macam saya ni. Boya-ya. Tak ada. Jadi kerana itulah lupa. Dan dapat anak-anak yang lemah iman. Nampak? Dan mungkar. Jadi Adam AS dah lah dengan Hawa, dah tak taat Allah dekat syurga, makan buah tu. Saya ingat dia sibuk sangat, sedih sangat. Sedih kerana melanggar perintah Allah di syurga, kena keluar dari syurga. Kesedihan dia tu dan kerisauan dia menyebab dia lupa. Jadi daripada keturunan manusia pertama lagi dah buat maksiat dah. Jadi berterusanlah daripada keturunan Adam, Nabi, datang Nabi lagi, datang Nabi lagi. Nabi Nuh, Nabi Idris. Jadi manusia ni dari mula lagi lupa janji dia. Adam AS lupa janji dia nak menyediakan semua anak-anak dia supaya mengucap kalimah, dan selepas mengucap kalimah buat kerja. Mengajak manusia kepada kebaikan macam kamu. Bukan dia saja kena buat kerja dakwah. Jadi bila lupa nak menyediakan, ada semua keturunan dia yang pertama tetap banyak yang beriman beramal saleh. Dan ada yang sedia nak bunuh. Abang dia pun sedia demi wanita. Jadi makna iman dia lemah. Dan seterusnya lah. Setiap Nabi datang, yang ikut dia tu tak buat kerja. Bila meninggal dia Nabi tu, macam Adam juga, semua tak buat kerja. Jadi rosak lagi. Datang lagi Nabi. Nabi tu buat kerja. Yang ikut dia tak disediakan untuk buat kerja. Jadi lagi rosak. Sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkali-kali berterusan lupa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita buat apa yang diberi kepada nabi-nabi, iaitu kena jadikan kerja mengajak manusia kepada Allah ni sebagai kerja yang utama, bukan nabi saja. Hari ini umat Nabi Muhammad pun faham ini kerja nabi je. Kita tak boleh ikut nabi, dia nabi. Bila kita mula dulu ajak kerja dakwah, dia orang kata tak mau, ini kerja nabi, bukan kerja kita. Semua lupa. Yang belajar agama ke, yang tak belajar agama, lampas sampaikan dalam kitab agama, dia yang tak tulis. Jadi kerana lupa kerja ni, maksud gagal tercapai, iaitu jadi kekasih Allah. Jadi jadilah orang macam Sufyan. Kan? Sufyan Malik ni orang yang buat banyak apa? Jawab. Sufyan jadi orang yang banyak buat dosa. Kalau ditulis buku Sufyan tu, daripada dia lahir sampai sekarang dia buat usaha dakwah tu, tulis berapa banyak mungkar dia buat. Dia tak semayang hari, dia tak puasa, dia menipu, macam-macam
boleh ditulis, tebal buku tu. Sekarang pun dia tak, dah ikut ni pun dia slow, dia tak. Subuh dia tak berjemaah, dia tak dapat datang masa azan. Jadi dia berdosa juga. Banyak tulis kan. Kenapa Sufyan jadi macam ni? Sebab dia tak kuat dalam maksud hidup dia, jadi kekasih Allah tu. Dia tak kuat. Kerana kerja nak mencapai maksud dia tak buat dengan betul. Jadi masalah inilah dari Adam lagi sampailah ke umat Muhammad SAW. Sekarang ni dengan izin Allah, Allah buat saya ingat dan bersungguh-sungguh untuk hidupkan kerja ni di kalangan umat Nabi. Nabi dah tak ada lah, Nabi dah meninggal lah. Umat Nabi yang meninggalkan kerja, bersungguh-sungguh, berkali-kali, berhari-hari tulis lagi tafsir Quran tu supaya manusia tahu yang benar. Tak ada orang dengan izin Allah macam saya. Mak itu Allah sangat sayang pada saya, sangat cinta daripada semua manusia ni, dari Adam sampai ke akhir kiamat. Tak ada yang Allah lebih cinta lagi daripada saya. Sebab tak ada orang sebelum saya ni yang begitu bersungguh tau, beria-ia betul. Allah yang bagi faham ni semua. Tapi kenapa Allah tak bagi faham dekat Adam dan Nabi-Nabi lain? Sebab mesti ada apa sikit. Mesti Allah tak buat dia orang faham kerana ada sebab lain lah. Tak begitu macam mencintai Allah tu. Buang semua cinta selain daripada Allah. Itu yang baru Allah bagi kuat. Nak apa? Nak jadi kekasih Allah. Jadi maksud hidup nak jadi kekasih Allah baru je tahu. Ada tahu kamu sebelum ni? Ada tak? Ada kitab tulis? Tak ada kitab. Dari zaman dulu sampai sekarang kitab pun tak ada. Maknanya semua tak tahu lah. Ambil sab je. Bai Wahab pun kata maksud hidup kerja dakwah. Dia pun iman lemah je, bukannya iman kuat. Kuatlah sikit banding orang lain, tapi tak cukup kuat. Dia nak dapat faham maksud hidup kita ialah kekasih, untuk jadi kasih Allah ni kena cinta Allah sangat dalam. Tidak lupa. Macam datuk kita Adam. Adam dia cinta bini anak. Bukanlah dia lebih daripada Allah, tapi banyak, kuat. Maknanya dia punya beriman bermasalah itu level tak berapa tinggi ya. Tak boleh. Nak ingat, nak Allah bagi ingat purpose kita nak jadi kasih Allah, tak ada. Kalau setakat beriman bermasalah macam kamu ni, kan? Macam kamu ni. Tak boleh, tak ingat. Jadi Allah buat Nabi, bukan Nabi, yang dihantar oleh Allah akhir zaman ni, kuat iman dia. Tapi Allah takkan buat iman saya kuat kalau saya tak ada keinginan tau. Saya tak ada ingin nak dunia, tak boleh. Pertama, keinginan ada. Itu yang penting untuk Allah bagi apa-apa hidayat kepada siapa-siapa pun. Sebabnya keinginan yang tinggi. Tak ada keinginan, maka tak adalah jalan. Tak adalah usaha. Tanda keinginan yang tinggi, usaha. Usaha buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran ni dengan sungguh-sungguh. Seorang aja kat dunia ni. Tahu? Ada lagi orang lain? Kalau ada orang berceramah macam saya? Tak ada. Seluruh dunia sejak dulu sampai ke hari ni, baru ni je. Jadi sebab kenapa kita semua tak ikut perintah Allah manusia ni, dan ada sebahagiannya engkar, sebab ada yang mengucap, ada yang tak nak mengucap lah. Yang dah mengucap tu, dia tak buat kerja ni.
kerja dakwah macam Nabi ni, macam Nabi-Nabi ni, dan dia tak sediakan orang lain untuk buat yang mengucap, dan sediakan dia buat kerja dakwah. Dia ajak orang tu mengucap aja. Buat kerja dakwah tak ada. Macam Bapa Hanzalah. Banyak orang dia suruh mengucap tapi tak sediakan orang tu untuk buat kerja dakwah. Inilah kelemahan yang Adam telah lupa, dan ulama-ulama yang ada buat kerja dakwah pun lupa, Nabi-Nabi pun lupa. Ada lupa, ada ingat, tapi umat dia tak nak ikut. Termasuklah Hanzalah dan Rashidi tak nak buat. Jadi jadilah manusia ni kaum yang engkar. Kalau tidak, kita jadi kaum yang taat. Kalau Allah kendaki kan. Dari Adam dulu, dari keturunan pertama dah buat kerja ni, semua anak-anak dia. Dia dah tak dapat apa ni, manusia yang boleh bunuh abang dia pun kerana perempuan, tak ada. Anak Adam takkan jadi macam tu. Tapi kerana tak buat kerja dakwah, jadi ya. Jadi manusia tak tahu selama ni apa sebab anak Adam tu sampai boleh bunuh abang dia kerana perempuan tu. Tak ada sebab lain melainkan iman lemah. Kenapa iman lemah? Sebab kerja dakwah tak buat. Kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, tak nak buat. Ya nak? Macam Samad ni, kaum dia kaum India, datang sini tipu kita. Dan pergi seluruh dunia tipu orang. Baru kerja ajak orang keluar jalan Allah. Katanya keluar jalan Allah. Itu bukan keluar jalan Allah, jalan-jalan. 4 bulan, 40 hari ni jalan Allah. Padahal tak ada ajak orang bukan Islam ucap kalimah, ajak orang Islam buat kerja dakwah, ajak orang Islam pergi masjid je. Orang bukan Islam dia tak ajak ucap kalimah, dan dia kata jalan Allah. Jadi dia orang ni dah penipu. Dah lah tak faham, tipu pula. Jadi kerana itu COVID ni paling teruk datang ke India. Kali ni paling teruk di dunia, COVID kat India. Lepas tu Bangladesh, Pakistan, kawan dia. Semua kerana dosa menipu. Kan menipu seluruh dunia. Benda buruk kata baik. Bukan jalan Allah, kata jalan Allah. Bukan dakwah, kata dakwah. Ini dosa besar menipu ni. Bukan dakwah, dia kata kerja dakwah. Kerja tabligh. Kan kerja tabligh. Kerja tabligh mengajak orang kepada mengucap kalimah. Ini tak ada. Ajak orang keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Ajak orang ke masjid. Itu je. Dikatakannya kerja tabligh. Bukan kerja tabligh. Kerja ulama India adalah. Bukan kerja Nabi. Kerana dosa menipu ni, Allah hantar bala kat India. Paling teruk COVID hari ni. Tak ada negara lagi dah. Satu hari 360 orang, 60,000 orang mati. Kayu pun tak ada. Jadi kerana dosa menipu ni, berat dia punya azab di dunia lagi. Jadi ni semua datuk nenek keluarga Samad India. Dan semua kamu ni didapati ada darah India. Bukan saja Samad yang mak bapak dia memang datang dari India. Datuk dia, tapi Sufian pun ada India. Hanzalah pun ada India. Pendi pun ada India. Rashidi pun ada India. Kau ada India? Yazid pun ada India. Aku je yang tak ada India. Yang dijadi oleh Allah naib Nabi tu India tak ada. Penipu yang mana nak jadi? Jadi berhati-hati kamu. Jangan suka menipu. Jangan untuk kita menipu ni kerana kita cinta dunia sebenarnya. Kan? Macam Bani Israel ni, Yahudi ni, sangat cinta dunia. Sebab itu jadi penipu. Siapa saja cinta dunia, bukan saja orang India, jadi penipu juga. Kerana orang India ni cinta dunia sangat.
kuat penipu. Bukan dia menipu hal dunia je, hal agama dia tipu. Bukan kerja dakwah, tabligh dia kata tabligh. Bukan jalan Allah, jalan-jalan cari makan, cari masjid dia kata jalan Allah. Aduh. Dia suruh orang keluar, korban harta diri, keluar 4 bulan, 40 hari, jalan Allah, jalan Allah. Semua manusia ni bodoh, tak tahu jalan Allah, jalan bukan Allah. Dia ikut je lah. Yang dia nampak bila keluar tu dapat semayang. Itu je dia orang kata bagus. Itu tak betul. Semayang betul ke kau dapat, atau semayang tak ingat Allah? Yang kamu dapat semayang yang tak ingat Allah langsung. Sampai kamu habis tabligh, mati, masih tak khusyuk lagi. Kalaulah kerja tabligh ni betul sangat, tentu kamu dapat semayang yang khusyuk, yang ingat Allah. Saya tanya semua orang tabligh kat seluruh dunia, dapat tak kamu khusyuk? Kalau kamu dapat, bagi tahu saya. Telefon saya. Bagi tahu saya. Saya percaya tak ada satu orang dapat. Sebab kerja tu tak betul. Bila saya buat kerja yang betul, saya tinggalkan jemaah tabligh, baru Allah bagi saya khusyuk semayang. Hari ni kat dunia ni tak ada orang khusyuk semayang, melainkan dengan izin Allah saya je. Saya nak tahu, kalau kamu tak setuju dengan saya, awak punya semayang khusyuk tak? Kalau awak khusyuk, telefon saya. Bagi tahu saya. Saya nak tanya. Saya tanya Allah boleh. Kalau kamu penipu, saya tanya, betul ke dia ni ada khusyuk semayang? Berani, telefonlah saya. Kalau kamu kata bukan nasuah aja, saya ada khusyuk semayang. Orang yang berpuluh tahun semayang, berpuluh tahun, 60 tahun semayang, cuba tanya, bagi tahu saya kalau khusyuk semayang. Kalau semayang tak khusyuk, maknanya tak ada itisab dan ihsan, tak ada ingat Allah, maka agama kira pudar lah. Agama tu pudar. Kalau perintah Allah yang besar, selepas buat kerja dakwah semayang pun tak dapat hidup, jadi amalan yang hidup dan bernyawa. Macam mana amalan-amalan lain akan jadi bernyawa dan hidup. Dan bila dia tak bernyawa dan tak hidup, dia tak ada kesan di kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dah ingatkan. Kata Allah, aku buat perjanjian dengan Nabi Adam. Dia lupa dalam Quran. Allah tak bagi tahu lah apa perjanjian tu. Saya yang tafsirkan perjanjian tu. Dan saya tanya Allah, betul? Saya ada alat untuk tanya Allah betul ke tidak. Sebab itu dengan izin Allah saya dapat tafsir Quran tu. Tidak, tak boleh. Sebab ayat itu je dia cakap. Kami telah buat perjanjian dengan Adam, dia dah lupa. Itu dia cakap. Lain tak terang. Macam mana kita tak tahu? Kecuali kita boleh tanya Allah, apa maksud kamu ni? Saya ada alat nak tanya. Apa yang ku tafsir tentang Adam tu betul ya? Kalau betul pas. Jadi sekarang kamu ni bila beriman beramal saleh tapi lemah, kamu tentu orang yang tak kuat hati kamu untuk mencapai maksud, iaitu kekasihan tak kuat. Dan kamu takkan kuat untuk menyediakan orang lain buat kerja dakwah. Tak kuat. Kamu buat kerja dakwah tapi kamu tak kuat nak menyediakan orang lain buat kerja. Kamu begitu aja. Jadi apa jadi? Umat Islam ni tak adalah tersebar jadi orang beriman beramal saleh, sebab kita tak kuat menyediakan dia untuk mencapai maksud jadi kekasihan. Kita tak kerja kuat. Ada faham? Kita tak buat kerja ni sungguh-sungguh. Di tempatan, di bandar, di negara, di seluruh dunia, tak sungguh-sungguh. Sebab kita punya kepercayaan tentang maksud kita terjadi kasihan tu sangat lemah. Kita punya tetap nak kaya dan berjaya. Bila kita maksud hidup nak kaya dan berjaya, walaupun tak banyak, tapi ada, tak kuatlah. Tak kuatlah kita untuk mencapai maksud hidup kita yang sebenar, untuk jadi kasih Allah.
Bila itu tak kuatlah kita dalam usaha menyediakan semua orang yang dah ucap kalimah untuk buat kerja ni. Tak kuat. Semua macam Rasidi, dia tak kuat nak sediakan orang lain. Dia hanya buat kerja dakwah, dia je fikir. Dia je fikir, kan? Anak dia pun dah cabut lagi. Jadi tuan-tuan bapak sekalian, sebab kenapa kita manusia ni dah jadi macam ni, inilah sebabnya. Dari Adam lagi, bukannya dari Nabi Muhammad, dari Adam lagi dia dah lupa janji. Dan lupa janji tu sebab lupa maksud. Maksud apa? Menjadi kasih Allah. Lupa terus. Baru-baru ni je baru timbul dengan izin Allah melalui saya. Lain orang tak pernah. Tak ada siapa cakap maksud hidup kita menjadi kasih Allah. Ada? Tak ada. Dia dengar je macam ni. Betul ke? Betul ke? Aku ingat maksud hidup nak jadi orang kaya dan berjaya. Itulah. Aku ingat maksud hidup aku nak jadi orang banyak harta. Sebab banyak orang hari ni kat dunia buat usaha menyediakan orang lain jadi kaya, daripada menyediakan orang nak jadi kasih Allah. Ada? Tak ada. Seorang aja saya. Kamu semua tak ada. Kamu kena buat kerja tu. Saya bagi tahu je lah, saya tak boleh buat kamu buat macam tu. Kamu kena kuat dan menyediakan orang untuk mencapai maksud dia menjadi kasih Allah. Untuk itu jalan dia kena buat kerja seperti Nabi-Nabi. Umat ni diberi kerja Nabi. Kerja Nabi adalah kerja dia. Dia tak boleh tinggalkan kerja ni. Meninggalkan kerja ni adalah dosa yang besar. Sangat besar sehingga dia takkan mungkin dapat jadi orang beriman dan beramal soleh. Tak boleh. Jadi tuan-tuan bapak sekalian, kita kena cakap, saya kena cakap perkara ni, dan kamu juga kena cakap. Kalau tidak, orang semua tak dengar. Bila semua orang tak dengar, semua orang tak jadi kan? Masalahnya sebab semua orang tak dengar. Dan tak jadi, kamu yang dengar tak sampaikan. Tak dakwah benda yang saya dah dakwah kepada kamu. Kamu tak jadi kuat, kamu hanya jadi orang memikirkan diri kamu saja. Memikirkan diri kamu saja. Selain daripada gas pagi pergi rumah, lain waktu semua tak ada dakwah. Lain waktu semua dunia. Jadi maknanya dunia tu banyak. Walaupun lebih, Allah lebih daripada dunia, tapi dunia tu banyak. Masih banyak lagi. Jadi tak dapatlah. Kena jadi kekasih Allah, baru kita mau semua manusia ni jadi kekasih Allah. Allah SWT mau manusia ni jadi kekasih Allah. Allah jadikan kita untuk jadi kekasih dia. Sebab itu Allah bagi tahu, jadikanlah aku kekasihmu. Jadikanlah aku maksud. Jadikanlah aku matlamat. Nak Allah cakap macam tu kalau bukan dia jadikan kita untuk jadi kekasih dia? Nak Allah cakap? Takkan jadi. Kalau kamu dapat aku, kata Allah, kamu akan dapat segalanya. Kalau kamu hilang aku, kamu akan hilang segala-galanya. Kena cakap tu, tuan yang mulia. Nah, apabila kita lupa maksud hidup kita, jadi kasih Allah, kita akan lupa kerja kita untuk mencapai maksud, iaitu kerja mengajak manusia kembali kebaikan macam tu. Jadi Bapak Hanzalah lupa dah. Jadi posting apa? Dulu posting buat dakwah, kan? Ada banyak posting dia buat dakwah. Sekarang posting apa dia? Makan. Posting Bapak Hanzalah apa? Makan. Kopi. Pergi jalan-jalan, kopi, makan sama bini, itulah jadi. Ada orang buat macam dia juga tapi tak posting aja lah. Kan? Macam Pendi buat macam tu juga, dia tak posting aja. Kopi bersama tersayang. Nah, berminum kopi bersama yang tersayang. Itu je lah kerja. Sampai mati. Kalau tak bertaubat.
Allah Subhanahu Wa Taala tak jadikan kita untuk cinta dunia ni. Allah tak jadikan kita untuk mencintai selain daripada dia. Allah jadi kita untuk mencintai dia. Tahu, jalan untuk itu kena buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah keburukan, atau mengajak manusia kepada Allah. Kul hazihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku mengajak manusia kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Cakapan siapa lebih baik dia mengajak manusia kepada Allah. Semua itu, inilah kerja untuk mencapai maksud. Maksud menjadi kasih Allah. Okey.